Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والصلاة والسلام على من قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صلاة وسلاما على رسولنا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء. اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونهذر فأنت خير الحافظا وأنت أرحم الراحمين. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke masjid, dan insya-Allah kita akan meneruskan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim semuka surat, dan kita akan memetik beberapa ayat untuk kita ambil kefahaman. Dan insya-Allah malam ini kita ada satu soalan. Soalan itu bukan dari Korea sini lah. Soalan hak luar, cuma pasal dia ada berkaitan yang kita nak sentuh sikit, jadi kita nak menjawab soalan. Jadi kita terus kepada bacaan ayat kita, iaitu muka surat 137 ayat 74 surah Al-An'am. Muka surat 137 ayat 74 surah Al-An'am. Jadi kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Surah 137 ayat 74 surah Al-An'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. إني أراك
وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في
بالله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, telah pun kita membaca suci Al-Quranul Karim dari ayat 74 hingga 81 suratul An'am. Baik, kita nak sentuh sikit hukum tajwid pada ayat yang ke-80 ya. Pada kalimah atuhajjuni itu dua tempat, kedua-duanya mad lazim kalimi musaqqal. Sama hak awal tu wahajjahu, cuma di satu je. Sama juga ad-dallin ayat 77, akhir ayat 77. Cuma kalimah atuhajjuni itu di dua, dalam satu kalimah dua. Jadi dengan hak awal betul dah, hak kedua pula pendek. Hak awal 6 harakat dah, mari kedua yang pendek. Hak awal 6 harakat dah, hak kedua 6 harakat dah. Cuma tak ada gunnah pula pada nun yang tasydid. Dia dua beza tu. Yang hak awal tak ada tasydid kerana jim yang syaddah. Yang kedua ada tak ada gunnah, ada kerana jim yang syaddah. Hak kedua ada gunnah kerana nun yang syaddah. Kita beri contoh sekali pada kalimah ni. Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Dia panjang tu 6. Hak awal pun 6, hak kedua pun 6. Cuma beza hak awal tak ada gunnah pada hajju tu masuk. Cuma hak
Baik. Itu beza. Dan ni kena jagalah 6. Jadi dengar ada baca betul, ada baca awal 6, ada baca kedua sampai 6, ada baca 6 tapi bunuh tu. Ada. Dengar lebih kurang itulah. Baca ramai-ramai. Kalau baca seorang-seorang, dia boleh tegur-tegur pula. Tegur-tegur. Baik, itu mad ladzi kalimi musaqqal. Musaqqal tu berat sebab syaddah. Syaddah nak masuk. Ada orang tak boleh masuk. Tapi kalau surah Fatihah tu dia kena bagi masuk dia. Walau masuk. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu hukum tajwid ringkas. Walaupun pada muka surat ni dia nak cerita ikhfa, tapi tak apalah. Ikhfa tu sekali lagi. Tapi minggu depan, minggu sekali lagi, 2 minggu direct lah. Tak ada lah, tangguh kuliah. Pasal ada mesyuarat. 2 minggu tu ada mesyuarat. Baik, bukan direct 2 minggu tu, dia hujung minggu lah. Termasuk Jumaat malam 1. Baik, jadi kita nak ambil satu kefahaman ayat sebelum kita nak sentuh ni. Minggu lepas nak sebut dah ni, tapi pasal panjang sini tak ada masuk insya-Allah. Jadi ini kita nak ringkas ya. Ayat 74. Wa idh qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyampaikan nasihat kepada li abihi, ayahnya Azar yang bernama Azar. Dalam di antara mufassir ada yang pendapat bahawa yang dimaksudkan dengan abi, ayahnya, ialah pakciknya. Ya, li abi ni dia panggilan ayah ni. Ayah ni boleh jadi ayah betul, bapa kandung. Boleh jadi Allahumma salli ala Muhammad, bapa saudara, bapa angkat. Jadi ada mufassirin menyebutkan bahawa ada pandangan ulama mufassirin menyatakan abihi dalam ayat ni, dalam kalimah ni bapak lah, tapi bukan bapa kandung, itu pakcik. Tak ada masalah. Cuma kita nak sebutkan di sini Allahumma salli ala Muhammad, iaitulah nasihat dan dakwah Nabi Ibrahim kepada bapak lah. Atattakhidhu asnaman aliha, apakah patut atau patutkah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Atattakhidhu asnaman alihah, patutkah engkau menjadikan asnam berhala alihah Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau, araka wa qaumaka, dan kaum kamu, fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Baik. Jadi ini adalah dakwah Nabi Ibrahim kepada bapaknya, iaitu Azar. Baik, maka ada pandangan yang mengatakan bahawa Allah SWT Muhammad berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh alaihissalam, yang mengaitkan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh dengan Allah SWT Muhammad, ayah dan bunda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana dikatakan bahawa Nabi Ibrahim ayahnya sendiri pun kufur. Demikian Nabi Nuh alaihissalam, isteri anak dia kufur, mana dalam lingkungan keluarga. Maka mereka pun meletakkan bahawa ayah dan bunda Nabi pun kufurlah kerana tidak beriman. Maka kita menjawab dia berkaitanlah, mengaitkan Nabi Ibrahim di abihi Azar, bapa ayah Nabi Ibrahim, isteri anak Nabi Allah Nuh alaihissalam yang terikut dakwah Nabi Nuh. Berkaitan itu, maka sebenarnya perkaitan itu tidak tepat. Kerana perbezaannya iaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Nuh alaihissalam telah diangkat menjadi Nabi Rasul, telah dilantik menjadi Nabi Rasul dan berdakwah. Berbeza ayah dan bunda Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga Datuk Abdul Muttalib.
tergolong dalam golongan ahlul fatrah. I'tiqad kita Ahlussunnah wal Jamaah letakkan ahlul fatrah yang tidak diadab. Kenapa? Kerana terputus jalan hidayah Nabi dan kitab. Berbeza, ni perbezaan tu ketara. Kalau berkaitan yang tepat, Nabi ayahanda Nabi Ibrahim, ya, li abihi Azar, dengan isteri anak Nabi Allah Nuh alaihi salam, yang mana iaitulah bapa saudara Nabi Abu Talib. Kerana bapa saudara Nabi Abu Talib ni kufur ketika Nabi sudah dilantik menjadi Nabi Rasul. Telah pun berdakwah. Berbeza ayahanda pada Nabi, ya, wafatnya mereka sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi Rasul. Sebab itu dalam ayat dari suratul Isra Allah sebut, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Itu dalil. Dan tidak kami mengadab mereka, wa ma kunna mu'adzibina, mengadab mereka ni seseorang yang kufur, yang tidak beriman, hatta nab'atha rasula, sehingga kami utus rasul. Rasul itulah yang akan membawa berdakwah dan yang akan menunjukkan jalan yang lurus. Baik itu mari fatrah peluang masa Allahumma salli Muhammad terputus jalan hidayah. Walaupun antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad SAW tak panjang pun 600 lebih tahun, kali ikut masih 600 lebih tahun. Berbeza umat Muhammad SAW. Kita dengan Nabi ni 1000 lebih dah. Adakah kita boleh nak declare kita ni juga ahlul fatrah? Tak boleh, sebab benarlah Nabi wafat, tapi bersama dengan kita sebab itu Allahumma salli Muhammad, hikmah Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Quran daripada diubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Berbeza dengan kitab yang sebelumnya, kitab Taurat dan Injil. Ya, boleh diubah dan malah diubah. Ya, Old Testament dan New Testament. Ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi terputuslah pasal dah berubah kitab tu, dah diubah. Kasabat aydin nas, dengan tangan-tangan manusia, yang mana hak tak sesuai, tak suka, hak keluar. Tapi Al-Quran tetap hingga kiamat. Sebab itu Nabi kita Nabi Khatamil Anbiya Mursalin akhir, tak perlu dah Nabi yang baru untuk nak datang risalah yang baru, kitab yang baru, tak ada. Pasal Al-Quran. Siapa-siapa yang nak kembali kepada jalan yang lurus, kembali kepada Al-Quran. Baik. Jadi itu pada ayat 74 Allahumma salli Muhammad. Jadi kita nak sentuh sikit apa yang soalan bukan dalam sini lah, hak luar. Kita dah jawab dalam tempat yang bertanya tu, berkaitan dengan keadaan kategori surau. Ya. Kalau masjid Allahumma salli Muhammad 5 waktu sehari semalam mesti ada jamaah masjid Korea, mesti ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, berulang-ulang mesti ada. Kalau tak ada, maka yang ini dipanggil fardu kifayah lah, antara fardu kifayah, iaitu sudah ada yang melaksanakan jamaah di masjid, imam bila 2 orang, maka terputus kewajipan yang lain lah. Tapi kalau tak ada semua, dosa habis semua. Itu pada keadaan masjid, tempat solat Jumaat lah khususnya. Berbeza dengan surau, kerana pertanyaan dia, kalau surau ya, tidak dapat melaksanakan jemaah untuk kelima waktu, benarlah kan surau taman. Nak jaga 5 waktu, nak solat berjemaah 5 waktu sehari semalam berjemaah di surau tu dalam sehari-hari tu payah juga kan, boleh jadi zuhur, asar, payah nak ada jemaah. Adakah hukum dia sama dah surau dah? Hanya masjid je. Baik itu masjid dia ada pegawai masjid. Pegawai masjid ni nak kena bertugas lah. Ya, masa PKP dulu pegawai masjid lah dengan AJK.
kena ada juga. Cuma satu ketika saja, kerana itu tak apalah, kerana mari arahan tak boleh berjemaah. Hanya untuk bila mari azan kemudian balik sembahyang di rumah itu tak apalah, pasal arahan daripada uli amri kita kena patuh aku. Jadi hak lain tu kena Allahumma salli ala Muhammad ada jemaah subuh, zuhur, asar, isyak. Setidak-tidaknya jemaah lah. Kurang-kurang itu ada imam bila jadi. Lepas ada orang lain. Tapi kalau tak ada masa tu satu waktu tu tak ada tu. Jadi berdosa. Itu kata kifayah. Bila ada dah yang melakukan, ada dah jemaah, terlepaslah. Kalau tak ada, maka Allahumma salli ala Muhammad, berdosa bagi semua dalam Korea tersebut. Baik. Maka demikian juga berbeza surau yang kita sebut tadi. Cuma mari pertanyaan seterusnya. Kalau dah demikian, maka jemaah pakatlah mari ke surau, ke masjid dan kita pergi surau. Tak ada surau tidak berjemaah di surau. Pasal surau Allahumma salli ala Muhammad tidak tergantung hukum fardu kifayah tadi. Jadi dengan demikian surau itu tidak pula diimarahkan. Maka di sana afdal pula mari. Ini afdal pula. Sekira mana ada tempat jemaah ni, makin banyak tempat jemaah tu adalah lebih baik. Tempat berjemaah ya, macam di Korea kita beroperasi satu surau yang baru beroperasi seminggu minggu lepas lagi beroperasi. Surau Taman Tanjung Indah. Baik. Maka keutamaan pula untuk di sana ada jemaah pula. Mana orang sekitar situlah. Dan memberikan kemudahan dan khususnya orang sekitar itu nak berjemaah. Orang dekat kat situ boleh berjemaah di situ. Nak mari sini puasa jauh. Sebenarnya dari situ Allahumma salli ala Muhammad jaraknya tidaklah berapa jauh. Tapi bila dengan demikian adalah orang yang berada di sekitar sana dalam keadaan nak berjemaah, maka itu lebih afdal. Sini pun ada, sana pun ada, dua tempat berjemaah dalam satu Korea. Melainkan boleh jadi dia nak mari masjid kerana ada majlis ilmu, ya tak apalah. Maka afdal dia tadi ni kerana tadi afdal di surau. Benarlah kalau ikut dari sudut hukumnya di masjid ni, masjid pasal pahala iktikaf. Kemudian Allah sallallahu alaihi Muhammad iktikaf tu. Kalau di surau tak ada boleh iktikaf. Okey. Kemudian itulah yang pertama dia. Di sana yang afdalnya tadi kerana nak bagi ada jemaah. Afdal pasal bila ada dia jadi dua jemaah. Di masjid pun ada, kemudian di sana pun ada. Yang haram dua jemaah dalam tempat yang sama. Depan satu, belakang satu lagi. Kalau depan belakang pasal dia tak puas hati dengan tu imam. Tu imam ni aku tak mau buat jadi imam. Lepas tu ada pula gini pun buat pula imam tu di belakang. Tu tak sah. Jemaah yang kedua tu tidak sah pasal tidak ada jemaah dua jemaah dalam satu masa satu tempat. Tempat lain afdal lah pasal banyak tempat untuk pelaksanaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jemaah itu sendiri. Itu keadaan hukum pada Allahumma salli ala Muhammad salat jamaah. Jangan pula duk sibuk ni. Oh mana boleh masjid dah tak afdal pasal ada sayyidina Muhammad iktikaf. Surau ni tak boleh iktikaf. Duk bergeluh, duk bergaduh. Pi masjid pun dak, surau pun dak. Tu hak jadi sekarang dulu hak macam tarawih 20 rakaat, 8 rakaat. Masjid buat 20, dia bisnya apa 20, 8 tu. Haram tak main pun. 20 pun tak main. Hak 8 pun tak main. Cuma dia hak kaki bisingnya. Tu. Jadi dari sudut hukumnya kita sebut, maka hak tempat yang dekat itu adalah Allahumma salli ala Muhammad yang afdal dalam erti kata untuk nak bagi ada jemaah. Melainkan kita nak bergerak ke masjid atas sebab kita sebut tadi majlis ilmu kan. Kita antara yang kita nak sebut
apa kita KJK ke, kemudian memang ahli tetap. Ahli tetap maksudnya kita memang kita mari masjid tak apalah kan. Dalam masa yang sama di sana pun dah ada jemaah, tak ada masalah. Itu keadaan hukum. Bila mari pertanyaan gitulah, mana lebih afdal, masjid ke surau ke? Maka afdal dia adalah tadilah dalam erti kata bila banyak tempat Allah SWT Muhammad adalah terbaiknya banyak tempat jemaah. Surau, masjid surau lah. Pula mereka kata, kalau begitu kami berjemaah di rumah masing-masing lagi banyak jemaah. Itu dah masa PKP dulu lah. Di rumah tu tak apalah, tu masa kita tak sempat ke masjid surau. Tapi ini tempat yang tempat sujud, tempat untuk jemaah, ramai jemaah untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang itu mudah-mudahan memberi kefahaman kepada kita akan hukum tadi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina, fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala as-sirati nura wa ila al-jannati rafiqa, minan nari sitra wa hijaba wa ila al-khairati kulliha dalila wa imama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.